Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan. Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Mulakan dengan wiridul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita dah habis bab salam dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Sebelum kita masuk bab baharu, ini dah bulan Zulhijjah. Minggu depan insya-Allah kita akan sambut hari raya Kurban. Jadi ada baiknya kita baca sedikit tentang hikmah hari raya Kurban itu sendiri. Sebelum ni kita dah baca dalam kitab Al-Jawharul Mawhub pada bab puasa. Kalau yang Jawi muka surat 71, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris daripada atas. Yang Rumi muka surat 130. Yang Jawi tuan-tuan kalau nak cari, cari. Warna tak semesti hijau, kadang-kadang dia warna lain-lain. Ini cetakan Maktabah wa Matba'ah Muhammad Nahda wa Auladah. Negara mana punya cetak ni? Thailand, tak silap. Kalau yang Rumi, ni pun boleh cari Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Pengalih tulisan Jawi ke Roman, dia tak sebut Rumi, Roman, Norain Abu Al-Hidayah Publication, muka surat 130. Baik, kata hukama ni ulama lah, ahli-ahli hikmah. Bermula hikmah, hikmah tu maksudnya kelebihan lah, keistimewaan. Macam orang tua-tua selalu pesan kalau kena musibah, kena sesuatu bencana, macam sekarang ni COVID-19, sabar, ada hikmahnya, ada kebaikannya, adalah perkara kebaikan yang kita tak tahu. Baik, itu hikmah. Kalau dikaitkan dengan tauhid, satu lapis peringkat tauhid kita belajar segala perkara baik dan buruk, dua-dua Allah yang jadikan. Satu lagi peringkat lapisan tauhid kalau kita belajar, tak ada perkara yang buruk di sisi Allah Ta'ala. Yang buruk tu ada di sisi manusia, di sisi syariat. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang najis. Itu dari segi syariat. Dari segi di sisi manusia ada benda buruk. Di sisi Allah Ta'ala tak ada satu perkara pun yang buruk. Dalilnya ayat Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Surah apa tak ingat, dia tanya habis Quran. Tak ingat pula surah apa. Baik, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, ma situ ma nafiyah, tidaklah. Khalaqta, engkau jadikan, hadza ini makhluk, hadza ini batilan, sia-sia. Makhluk ni kau jadikan tak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina azaban nar, maha suci engkau daripada buat perkara yang sia-sia. Faqina azaban nar, maka jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Kerana ada orang masuk neraka dengan sebab dia mengatakan Allah ada buat yang keji-keji, yang luat-luat, yang buruk. Tapi kan rukun iman baik dan buruk daripada Allah. Ya, satu peringkat tauhid kita belajar baik dan buruk itu daripada Allah. Allah yang jadikan. Contoh baik, iman dan taat. Contoh buruk, kufur dan maksiat. Allah yang jadikan, Allah yang takdirkan, Allah yang jadikan, Allah yang gerakkan. Satu lagi peringkat tauhid, yang buruk itu di sisi manusia tu, di sisi syariat Allah, di sisi Allah tak ada yang buruk. Maknanya ada hikmahnya lah. Itu sebab orang tua-tua yang belajar dulu, apa-apa musibah, apa-apa bencana, apa-apa ujian, ya tak, sabar, ada hikmahnya. Bolehlah aku tak kena. Yalah, habis nak cakap apa, takkan nak suruh dia kena juga baru boleh cakap, ya tak. Memang nasihatnya suruh sabar. Kataan sabar tu memang berat bagi orang yang kena musibah, tapi orang lain memang disuruh nasihat sabar. Baik, sambung. Bermula hikmah, apa kebaikan, apa kelebihan, apa tujuan hari raya itu. Pada hari raya itu mengingatkan hamba bagi akhirat.
Hari raya tu bukan setakat gembira saja. Baju baru, kereta baru, rumah baru, bini baru, baru semua. Tak. Ini asyik baju baru je. Kereta baru je, rumah pun baru, paling kurang pun cat baru, ya tak? Orang rumah pun barulah, ya tak? Alang-alang dah cat rumah baru, orang rumah pun baru. Ya Allah. Baik. Jadi bukan setakat nak baru aja semua, tetapi untuk mengingatkan hamba bagi akhirat. Dan ada baginya bandingan pada hari kiamat. Dia ada bandingnya. Hari raya tu, hari kiamat ada banding. Kita kalau tak baca kitab tak pandai hari raya banding dengan akhirat. Apa hari raya makan apa ketupat. Apa nak banding dengan akhirat? Ketupat, rendang, lodeh, apa benda semua. Maka tatkala lalu Ramadan dan datang Syawal, maka ingatkan olehmu akan bahawasanya apabila mati seorang, telah lalulah dunianya dan datang akhirat. Bulan Ramadan yang meninggalkan kita ibarat dunia, datanglah bulan akhirat, ibarat macam tu. Tak terfikir kita. Dan apabila melihat bulan Syawal, menangis setengah manusia sebab lalu Ramadan dan luput kelebihannya. Kelebihan-kelebihan Ramadan dah tak ada. Dan suka setengah manusia sebab tiada lagi pintu berlapar, dah tak lapar. Suka siapa? Dah tak perlu berlapar. Demikianlah orang mati, setengahnya ketakutan dan duka cita, dan setengahnya kesenangan dan kesukaan. Habis adakah maknanya orang yang sedih kerana bulan Syawal telah pergi tu maknanya dia akan sedih masa akhirat nanti? Tidaklah. Dia ibaratlah. Dan apabila mendengar akan bedil, yakni tembakan atau suara buk, yakni bunyinya yang ditiup pada hari raya, maka ingatkan olehmu akan tiup sangkakala Israfil. Bila masa hari raya ada bedil-bedil tembakan ni? Kalau Johor dulu saya belum hidup lagi, masa tu belum dirancang lagi. Katanya kalau dulu istana ada bunyikan meriam. Dekat mana? Bukit Timbalan. Nak cerita lanjut tanya Imam Hamid, Imam Rahman. Saya belum wujud lagi. Pakai siren. Siren dulu saya dengar radio. Dengar betul siren tu tak dengar. Tuan-tuan mungkin pernah dengar bedil, meriam, tembakan. Bunyi siren. Kalau kita yang muda-muda ni, itu pun radio tertentu je, bukan semua radio ada. Best 104 dulu kan. Baik. Jadi itu tanda raya. Ingat, itu tiup sangkakala Israfil. Bukanlah benda tu tiupan sangkakala. Ingat tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ingat. Dan apabila engkau dengar akan seru kepada sembahyang, maka engkau ingatkan akan seru hari kiamat, sembahyang raya. Berkata Israfil di atas batu sakhrah Baitul Maqdis, hai segala tulang yang hancur-hancur, dan hai segala kulit yang berpecah-pecah, hai segala bulu yang gugur, diperkenankan olehmu bagi melentangkan atas Tuhan yang Rahman, seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa uridu ala rabbika saffa, sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan dilentangkan, yakni dihadapkan akan mereka itu atas Tuhan kau bersaf-saf. Suratul Kahfi ayat 48. Dan apabila keluar manusia kepada tempat sembahyang, maka ingatkan olehmu akan keluar manusia daripada kubur seperti belalang yang bertaburan. Pergi sembahyang raya. Ramai tak sembahyang raya? Ramai. Ramainya tu itu jangan cakap sebarang, nanti ada yang cik hati je tak. Kau ni kamu tak nampak jangan, dia jangan, soalan tu jangan. Susah pun nampak jangan, itu jangan soalan. Apa khabar, lama tak jumpa, tu jangan. Apa khabar, tak apa lagi. Apa khabar tu pun kadang-kadang dia tak boleh. Nak cakap apa, diam aja, senyum. Masalah senyum aja. Senyum pun kadang kau ni senyum-senyum kambing lah, aku tak nak tengok kau lah. Semua aku buat kau terasa, kenapa? Yang dia terasa sangat pasal apa? Dia setahun sekali datang surau masjid. Seminggu sekali tu kira okey. Kalau PKP memang tak datang pasal apa? Penuh ni, mesti penuh. Belum pergi lagi.
dah agak-agak dah. Ini mesti penuh ni. Biasa kalau tak PKP pun penuh, lagilah PKP jarak-jarak. Oh, tak payah datang lah, memang confirm penuh ni. Jadi soalan-soalan tu elakkan, pasal apa? Dia datang tu dah kira baik lah. Ya tak? Baik. Sambung Dan apabila melihat kamu akan manusia, kalau Rumi 131. Dan apabila melihat kamu akan manusia keluar kepada sembahyang, itu setengahnya berjalan dan setengahnya berkenderaan, maka ingatkan olehmu akan berjalan kepada mauqif. Mauqif, tempat berhenti. Demikian juga setengahnya berkenderaan dan setengah berjalan dan setengahnya mengesot atas kira-kira amal mereka itu. Ya Allah, hari kiamat ada yang berjalan, ada yang mengesot. Suster ngengsot tu, itu cerita tu cuma cerita hantu, tapi dekat hari kiamat ada yang mengesot. Macam suster ngengsot. Suster ke sister? Tengok balik cerita tu. Suster cerita hantu. Hantunya mengesot. Itu ikut amal lah masing-masing. Yang kenderaan biasa yang pergi masjid, kenderaannya masjid. Yang selalu datang Masjid Nurul Hidayah, masjid ni jadi kenderaan. Kan masjid ni satu, takkan kongsian ramai. Yang dekat akhirat dia seorang satu. Ya tak? Baik. Dan apabila sampai manusia kepada tempat sembahyang dan adalah setengahnya kain baharu, setengahnya kain buruk, setengahnya putih mukanya, setengahnya hitam mukanya, setengahnya di dalam naung payung dan setengahnya di dalam panas matahari, maka ingatkan olehmu akan padang mahsyar dan bersalah-salahan, berlain-lainan hal manusia padanya. Setengahnya putih mukanya ke akhirat, setengahnya hitam mukanya, setengahnya di bawah naung arash dan setengahnya di dalam panas matahari yang mengalir peluhnya. Ya Allah. Ingat akhirat. Dan apabila engkau lihat akan manusia, setengahnya di dalam terkejut dan kesusahan dan setengahnya di dalam aman dan kesukaan, maka engkau ingatkan demikianlah pada hari kiamat segala anbiya, nabi-nabi, dan aulia, wali-wali, di dalam kesukaan, dan orang yang ashqiya, yakni orang yang celaka dalam terkejut dan huru-hara kiamat. Ashqiya orang yang celaka. Dan apabila engkau lihat akan panji-panji sultan, maka engkau ingatkan akan panji-panji liwaul hamd pada tangan Nabi SAW, bendera-bendera. Dan apabila engkau lihat akan berhimpun manusia, maka engkau ingatkan akan berhimpun sekalian makhluk pada padang mahsyar. Raya kan ramai berhimpun kan. Ingatlah padang mahsyar, berhimpun semua, manusia dan jin. Dan apabila berdiri mereka itu kepada sembahyang, maka engkau ingatkan akan berdiri segala makhluk bagi Tuhan Rabbul Alamin. Dekat padang mahsyar semua berdiri, tak ada yang duduk. Penat lah berdiri, duduk lah. Tak ada, semua berdiri. Dia bukan macam perhimpunan, dah lama 3 bulan tak berdiri perhimpunan, hari pertama perhimpunan penat, tak? Duduk lah, tak ada, semua berdiri. Dan apabila angkat tangan mereka itu bagi takbir nak sembahyang, maka ingatkan olehmu akan angkat tangan mengambil suratan amal. Ya Allah. Kalau tangan kanan dari depan tanda baik, dari kiri atau dari belakang tanda tak baik. Na'udzubillah min zalik. Dan apabila membaca imam akan bacaannya, maka ingat olehmu akan membaca suratan amal. Ya tak? Siapa nama? Contoh, kan, panggil nama sekian-sekian daripada lahir sampailah meninggal dunia. Ni dibacakan. Ya Allah, kalau kita jaga aib orang kat dunia, Allah Ta'ala jaga aib kita dekat akhirat. Kalau kita suka cakap, kau nak tahu Ustaz Aidil ni, contohlah. Alah, dia ni sebenarnya, yang sebenarnya bukan saya lah, ni contoh. Bukan orang sini, orang tempat lain. Mudah-mudahan tak ada lah, ini contoh saja. Mudah-mudahan tak ada yang macam tu. Tempat lain pun tak ada. Jadi jaga aib orang lain supaya Allah Ta'ala jaga aib kita di dunia sendiri dan di akhirat, insya-Allah. Kalau tidak, dibacakan suratan amal
Engkau masa tengah ramai orang, baik macam malaikat. Bukan macam pijak semut tak mati lagi dah, macam malaikat. Time tak ada orang, kau seorang-seorang, dibacakan sekian. Ya tak? Jadi jagalah aib orang lain, ya. Dan apabila rukuk mereka itu, maka ingat olehmu akan kehinaan segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum, seperti firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan telah hinalah segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum, surah Taha ayat 111. Kehinaan segala muka, Dan apabila sujud mereka itu, maka ingat olehmu akan hari yang diseru akan mereka itu kepada sujud, seperti firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripada batas, iaitu kinayah daripada sangat huru-hara kiamat. Kinayah tu perumpamaan. Dan diseru akan mereka itu kepada sujud. Suratul Qalam ayat 42. Dan apabila duduk mereka itu, maka ingat olehmu akan duduk tiap-tiap umat atas lutut mereka itu, seperti firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan melihat engkau ya Muhammad akan tiap-tiap umat duduk atas lututnya daripada ketakutan huru-hara kiamat. Ada yang duduk atas lutut. Suratul Jasiyah ayat 28. Dan apabila beri salam mereka itu pada pihak kanan dan pihak kiri, dan bercerai-cerai segala manusia berpisah, maka ingat olehmu akan bercerai makhluk, berpisah makhluk. Satu puak kepada syurga dan satu puak kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Seperti firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fariqun fil jannati wa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, satu puak pada syurga dan satu puak pada neraka. Na'udzubillah min zalik. Suratul Asyura ayat 7. Dan apabila membaca imam akan khutbah, maka ingat olehmu akan seru Jibril alaihi salam. Ketahui olehmu bahawasanya si anu anak si anu bahagia selama-lamanya, tiada celaka kemudiannya. Ya Allah, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan ketahui olehmu bahawasanya si anu anak si anu celaka selama-lamanya, tiada bahagia kemudiannya. Na'udzubillah min zalik. Ni kitab yang cakap ni, Jibril cakap. Bukan Sa'idil, ini Sa'idil tak baik ni ceramah, celaka. Bukan, ni kitab yang ni saya bacakan. Ni peristiwa dekat akhirat. Macam pernah rasa tak? Kan macam periksa kat sekolah. Cikgu bagi keputusan periksa ni tahun ni tak adalah, tak rasalah. Periksa akhir tahun je pun berdebar, ya tak? A markahnya 80, senyum. 90, senyum. Kena Z kena pula tu, yang Z rendah pula markahnya. Z mana nak cakap, cikgu terpaksa juga pasal biar adil kan, semua cakap 38 lagi 2 markah ni nak lulus. 38. Kalau 39 cikgu boleh tolong. 38 tak boleh, besar sangat. 2 tu kira besar, 1 tu okey lagi, tambah ni setengah, dapatlah. Tak boleh, 2 tak boleh, besar sangat. Barangkali tu 36 dah ditambah cikgu 38, tak dapat, tak sampai 40. Dah tak ada apa nak ditambah ni. Ya tak? Itu baru putusan periksa. Ini keputusan syurga atau neraka. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu imam baca khutbah, ingatkan macam Jibril.
menentukan keputusan. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Dan apabila disembelih korban, ni hari raya korban, maka ingat olehmu akan sembelih maut, mati disembelih. Macam mana mati jadi disembelih? Akan sembelih maut yang ada ia atas rupa kibas. Allah Ta'ala jadikan mati itu seperti seekor kibas, kambing biri-biri. Boleh ke Ustaz? Allah Ta'ala jadikan, boleh lah. Pada hari kiamat, antara syurga dan neraka seru yang menyeru. Malaikat sebut, hai ahlil jannah, ahli syurga, khulud bila mautin, yang ini kekal dengan tiada mati. Dan hai ahli nar, ahli neraka, khulud bila mautin, iaitu kekal dengan tiada mati. Na'udzubillah min dzalik. Itu last bila sembelih korban, ingat akhirat mati disembelih. Mati itu disembelih, dah tak ada mati lagi. Itu zahir syariat. Dari segi hakikat tauhid kita belajar kuasa Allah Ta'ala, sifat kudrat Allah Ta'ala, qabdah dalam genggaman Allah. Itu peringkat ta'aluk yang terakhir. Allah Ta'ala dah masukkan ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka. Kalau Allah nak kekalkan kedua-duanya, boleh. Kalau Allah nak musnahkan, boleh. Dari segi tauhid. Dari segi syariat, Allah Ta'ala janji yang namanya ahli syurga kekal, yang namanya ahli neraka kekal. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah berfahaman, siapa-siapa orang Islam yang berbuat dosa di dunia ini, mati dalam keadaan berdosa, tak sempat bertaubat, dia di akhirat akan masuk neraka sebanyak mana dosa yang telah dibuat, dan akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga juga. Itu fahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Itulah beberapa hikmah hari raya, sembahyang raya dan juga korban, tuan. Mudah-mudahan dapat kita sampaikan insya-Allah. Baik, saya nak sambung kuliah kita dengan satu perkara, iaitu saya nak bacakan kisah korbannya Nabi Ibrahim, menyembelih, kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail AS. Cerita ni dah masyhur, tuan-tuan pun dah hafal lah. Kalau saya minta ke depan pun hafal, malah panjang, mungkin sampai ke subuh, ya tak? Tapi yang ni saya nak bawakan daripada kitab Qasasul Anbiya, yang asalnya kita Arab. Ni dah diterjemahkan ke tulisan Jawi lah. Yang Rumi ada Ustaz? Tak tahu, cuba cari. Sekarang dah banyak kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Arab dah diterjemah ke bahasa Melayu, kitab-kitab Jawi dah dipindah tulisan Rumi, carilah. Baik. Qasasul Anbiya, bahasa Melayu terjemahkan daripada bahasa Arab, telah menyempurnakan akan dia oleh Al-Haji Azhari Al-Khalidi rahimahullah. Juzuk awal, dia ada 2 juzuk. Dalam satu kitab ada 2 juzuk. Baik, muka surat 87. Baik, saya potong, ceritanya panjang, saya potong sikit-sikit. Hatta, ni bahasa Melayu tapi susunannya susunan Arab sedikit, dan ada perkataan-perkataan klasik, sastra klasik bahasa Melayu. Hatta, maka pada suatu malam, maka Nabi Allah Ibrahim pun mimpi. Maka di dalam mimpinya suatu suara didengarnya, katanya, bangunlah engkau, hai Ibrahim, maka korbankan olehmu. Itu je. Maka Nabi Allah Ibrahim pun bangun daripada tidurnya, lalu memberi korban 200 ekor unta. Kita korban lembu, itu pun satu bahagian. Ustaz satu bahagian, saya satu ekor. Bagus, alhamdulillah. Ada dekat surau Ulu Tebrau, dia seorang korban 5 ekor lembu. Kaya betul, memang kaya Ustaz. Rumah pun 3 tingkat. Barangkali orang rumah pun bukan satu tu. Barangkali lah, tak tahu. Saya tak ngorek-ngorek ceritalah. Barangkali, baik. Jadi Nabi Ibrahim korban 200 ekor unta. Kalau satu ekor lembu aja 5,000, 6,000 lebih kurang. Yang baik sikit 7,000, 8,000. Kalau unta lebih lagi. Ini 200 unta. Diberikannya akan segala fakir miskin,
Setelah itu maka pada malamnya itu bermimpi pula ia. Mimpi lagi. Di dalam mimpi itu, hai Ibrahim, korbanlah engkau. Sama. Setelah jaga Nabi Ibrahim daripada tidur, maka pada pagi-pagi hari dikorbankannya 200 ekor unta. Sama, 200 ekor hari kedua. Dibahagikan segala fakir miskin pada malam itu. Pada fakir miskin. Pada malam itu bermimpi pula Nabi Ibrahim malam yang ketiga. Hai Ibrahim, korbanlah engkau. Sama, suruh korban lagi. Maka jaga Nabi Ibrahim daripada tidurnya, lalu terduduk. Maka fikir di dalam hatinya, 3 malamlah sudah akan aku bermimpi demikian juga. Apa gerangan takwilnya? Apa tafsirnya ni? Makna mimpi ni apa? Maka pada pagi-pagi harinya maka dikorbankan Nabi Allah pula 200 ekor unta. Sama, hari yang ketiga dikorbankan juga 200 ekor. Dia 600 ekor lah unta. Dan memberi makan segala manusia terlalu banyak. Setelah itu maka pada keempat malamnya, malam yang keempat, bermimpi pula Nabi Ibrahim seperti mimpi itu juga. Sama mimpinya. Maka terkejutlah ia daripada tidurnya, serta ia fikir di dalam hatinya, apa ini, syaitankah atau rahmatkah yang datang akan daku ini? Setelah sudah Nabi Allah fikir demikian itu, maka didengarnya suatu suara, hai Ibrahim. Ini suara siapa? Allah Ta'ala? Tidak. Suara malaikat. Kalau apa nama ni, suara Allah Ta'ala tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara. Masa saya kecil, pernah pengalaman hidup saya pernah tengok satu drama Melayu. Dia gambarkan ada cahaya putih macam bulan. Lepas tu cahaya tu ada suara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, garau. Digambarkan seolah-olah Allah Ta'ala macam tu. Agaknya lah. Saya kecil lagi, saya tak tahu kan. Macam tu. Dah besar masa kecil pernah tengok. Dah tak ada dah drama, tajuk pun tak ingat apa. Cahaya putih macam bulan, lepas tu ada suara macam tu. Kalau digambarkan malaikat, mungkinlah. Kan, malaikat dibuat daripada cahaya. Dan ada suara, ada mula, ada akhir. Tapi kalau digambarkan Allah Ta'ala macam tu, salah lah. Salah. Sebab Allah Ta'ala memang berkata-kata, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada mula, tak ada akhir. Baik. Maka didengarnya suatu suara, hai Ibrahim, korbanlah olehmu anakmu Ismail. Bahawasanya mimpi itu sebenarnya daripada Tuhan seru sekalian alam. Kata malaikat. Setelah didengar Nabi Allah Ibrahim suara itu, maka ia pun terkejut di dalam hatinya. Sebenarnyakah ini firman Tuhanku kepadaku? Maka kata Nabi Allah Ibrahim, ya Tuhanku, engkau jua yang mengetahui di dalam hati hamba-Mu. Maka didengar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pula bunyi suara di udara. Demikian bunyinya, hai Ibrahim, tiada dapat syaitan menyesatkan dikau. Dia ragu-ragu lagi, lalu malaikat pun sebutlah, syaitan tak dapat menyesatkan dikau. Bahawasanya titah Tuhanmu, perintah Tuhanmu kepadamu jua yang dengan sebenarnya. Memang Allah Ta'ala perintahkan, menyuruhkan engkau mengorbankan anakmu Ismail itu, kalakian. Hujung dari kalakian. Dia ceritanya tu ada, awal tu ada ceritanya lagi. Nabi Ibrahim ada sebut, kalau andai kata aku ada anak pun aku sanggup korbankan. Ada dia sebut depan tu, tapi panjang ceritanya, saya potong. Maka hari pun sianglah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pun minta izin kepada Siti Sarah, hendak mendapatkan anaknya Ismail. Masa tu dia tinggal dengan Siti Sarah. Anaknya Ismail tinggal dengan isteri yang lagi satu, Siti Hajar. Maka kata Siti Sarah, pergilah tuan hamba. Hatta maka Nabi Ibrahim pun naik ke atas untanya, lalu berjalan mendapatkan anaknya Ismail. Dan dibawanya sebilah sikin, pisau. Nak nyembelih, buat pisau lah. Dan suatu tali. Buat apa tali yang ikat? Sampai kepada bondanya Ismail, ibu Nabi Ismail. Maka kata Nabi Allah, hai Hajar,
hiasilah olehmu anakmu Ismail ini dengan pakaian yang baik. Bahawa ia hendak ku bawa panggilan ke rumah jamu. Ada jamuan nak bawa. Ya Allah. Maka dihiasi oleh bondanya akan Ismail dan dicelakinya kedua matanya dan disisirnya, disikatnya rambut. Setelah sudah, maka disuruhnya pergi pada bapaknya. Maka dilihat Hajar Nabi Allah bahawa tuan hamba hendak pergi panggilan orang. Apa gunanya pula tuan hamba bawa sikin? Ni nak pergi jamuan kan? Ni bawa pisau buat apa? Ada bukan curiga lah, nampak. Jadi tanyalah, nak pergi jamuan kan? Bawa si pisau pula ni. Tak? Macam Piramli, mana bang? Ni kawan nak nikah. Kawan nak nikah. Pah, butang baju abang mana? Hilang pula butang baju. Ya tak? Pakai. Pergi nikah, kawan yang nikah tapi dia punya baju mana macam pengantin. Yang sebenarnya memang dia yang nak nikah. Kawan kepada kawan dia yang nak nikah tu. Kawan kepada kawan dia, dia lah. Baik. Curiga kan? Tapi pasal apa, bapak mertuanya ada sokong tu kan. Jadi tak hilanglah curiganya tu. Yalah, kawan kahwin lah, yalah kawan yang kahwin ya. Panjang umur bapak mertua. Cerita boleh lah. Betul-betul ada bapak mertua bagi chance. Baik. Sambung Jadi Siti Hajar tanya, kenapa nak pergi jamuan bawa pisau dan tali, bawa tali? Maka sahut Nabi Ibrahim, siapa tahu jika kami beroleh daging, dengan apa kami iatkan, kalau liat nak potong lah. Dan jika beroleh kayu, apa kami ikatkan? Kalau nak ada kayu-kayu api, nak bawa balik, nak ikat pakai apa? Susah nak bawa macam tu. Itulah sebabnya bawa pisau dengan kayu. Kerana itulah maka membawa sikin dan tali ini. Hatta maka Ibrahim pun hampir kepada anaknya Ismail, lalu dijabatnya tangan anaknya, dibawa berjalan. Maka belas hati Hajar melihat Nabi Ibrahim berjalan dua beranak itu. Lalu titik air matanya, sedih di dalam hatinya, berhawar-hawar. Tak tahu ni apa makna dia. Sedihlah. Telah pula Nabi Allah ini berjalan membawa anaknya. Dia dah jalan, kata setelah jauhlah Nabi Allah kedua itu, maka Iblis laknatullah pun datang kepada Siti Hajar. Maka ujarnya, hai Hajar, ke mana pergi anakmu itu? Di mana tu anak kau tu? Maka sahut Hajar, anakku dibawa bapanya pergi panggilan, jamuan lah. Maka kata Iblis, tiada anakmu itu pergi panggilan. Sebenarnya bukan. Sebenarnya anakmu itu hendak dibunuh bapaknya juga. Yang sebenarnya Ibrahim tu nak bunuh Ismail, kata Iblis ni. Maka ujar Siti Hajar, adakah bapanya hendak membunuh anaknya? Takkanlah bapa nak bunuh anak. Maka kata Iblis, bahawasanya telah firman Allah Ta'ala menyuruh korbankan anaknya Ismail itu. Ini Allah Ta'ala perintahkan ni. Apa kata Siti Hajar? Maka ujar Siti Hajar, jika sudah dengan firman Allah Ta'ala, siapa dapat melalui dia? Kalau memang betul lah firman Allah Ta'ala suruh bunuh, ya siapa nak langgar? Biar dia taat. Kalau Allah Ta'ala yang suruh bunuh, bunuhlah. Maka enyahlah Iblis daripada Siti Hajar. Tiadalah lulus dia daya upayanya lagi. Ingatkan, Iblis ingat Siti Hajar nak panggil balik, kejar anaknya kan. Jangan bunuh anak aku. Tak ada. Siti Hajar kata, kalau memang perintah Allah, ya biarkan. Maka datang pula Iblis kepada Ismail alaihissalam. Tak putus asa. Namanya Iblis. Maka ujarnya, hai Ismail, ke mana tuan hamba pergi itu? Maka sahut Ismail, hamba pergi serta bapa hamba ke rumah jamu. Nak pergi jamuan ni, pergi kahwin. Maka kata Iblis, tiada engkau dibawa bapamu pergi panggilan, bahawa engkau hendak dibunuhnya juga. Yang sebenarnya engkau nak dibunuh ni. Maka sahut Ismail, dusta engkau ini. Tiada pernah bapa hendak membunuh anaknya. Takkanlah bapa nak bunuh anak.
Bohonglah kau ni. Maka kata Iblis, telah firman Allah Ta'ala kepada bapakmu akan membunuh engkau. Redakah engkau mati? Ni firman Allah Ta'ala ni, suruh bunuh. Suka ke engkau nak mati ni? Maka kata Ismail alaihissalam, jika dengan firman Tuhanku, redalah aku menjunjung titah Tuhanku yang maha mulia lagi yang amat tinggi. Allahu Akbar. Anak beranak memang beriman betul lah, ya. Kalau kita entah macam mana, ya Allah. Meronta-ronta, ya tak? Maka berkata Ismail kepada bapaknya Ibrahim, hai bapakku, ke mana aku bapak bawa ini? Tanya direct. Maka sahut Ibrahim alaihissalam, seperti firman Allah Ta'ala. Artinya lebih kurang, maka kata Ibrahim, hai anakku, bahawasanya kulihat dalam mimpiku bahawa disuruhkan Allah Ta'ala akan menyembelih di kau. Maka lihatlah olehmu pada dirimu, apa fikirmu sekarang? Bapak apa disuruh Allah Ta'ala supaya sembelih kau, apa pendapat kau? Nabi Ibrahim masih lagi tanya pendapat. Maka kata Ismail alaihissalam, seperti firman Allah Ta'ala. Artinya lebih kurang, maka kata Ismail akan bapanya, hai bapakku, segeralah kau kerjakan seperti yang disuruhkan Allah Ta'ala kepada tuan hamba itu. Lagi akan tuan hamba peroleh akan hamba insya-Allah Ta'ala daripada orang yang sabar pada yang demikian itu. Nabi Ismail jawab, cepat-cepat. Lagi suruh cepat, betul tak? Jadi kalaulah ada ujian, balak bencana yang kena pada kita, sabarlah. Ambil iktibar daripada Nabi Ismail. Tak adalah sampai nak kena bunuh kan. Kalau ada pun sabar macam Nabi Ismail, ya tak? Ustaz boleh lah, ya saya nyampaikan, ya tak? Kalau ustaz kena, ustaz boleh sabar, ya saya pun tak tahu, mudah-mudahan lah kan. Kita doa lah supaya jangan diuji dengan ujian yang berat-berat. Minta. Tapi kalau dah kena, sabar. Sabar. Ada hikmahnya, ada kebaikan yang kita tak nampak. Baik. Bahawa mimpimu itu sebenarnya betul daripada Tuhan mu. Mengapa pula tuan hamba sebutkan di dalam tidur? Kerana tuan hamba Nabi Allah tiada akan dapat iblis berbuat dusta kepada tuan hamba. Hai bapakku, itulah iblis hendak menyesatkan tuan hamba supaya tergendala kerja yang dititahkan Allah Ta'ala kepada tuan hamba itu. Maka kata Ibrahim, hai anakku, ambil olehmu batu, maka lontarkan olehmu akan dia, si iblis ni. Maka keduanya Nabi Allah itu pun melontarkan batu kepada iblis seorang 3 kali. Dengan 3 buah batu dilontarkan keduanya. Oleh kerana itulah datang sekarang orang naik haji melontar 3 buah batu pada Bukit Mina, kerana mengikut sunnah Nabi Allah keduanya. Hatta maka berjalanlah kedua Nabi Allah itu dari Mina. Maka Nabi Allah Ibrahim pun menilik kepada muka anaknya Ismail. Tengok muka anak, maka dilihatnya terlalu amat baik rupanya, lagi amat bercahaya-cahaya antara kedua keningnya, hingga lalu kepada mukanya. Dan adalah umur Ismail pada ketika itu baharu 13 tahun arakian. Form 1. Muda lagi. Baik, masuk isyak saya pendekkan. Jadi apa nama ni, disuruh diikatlah, nak sembelih tu diikat. Maka kata Nabi Ismail, tutup muka aku dengan kain, biar bapak tak nampak muka. Nanti nampak muka kesihan, tak jadi sembelih. Tutup muka. Dah tutup muka, maka Nabi Ibrahim pun ambil pisau, mula sembelih je. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril lalukan sayapnya pada pisau, tumpul pisau, takluk leher Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim tekan lagi, tak boleh. Kali pertama tu tumpul lah, tak dapat. Nabi Ismail kata, bapak ni tak kuat ni, lemah.
Telungkupkan kepala saya biar saya sujud. Jangan tengok muka, dah tutup kain pun masih kesian kan. Sembelih dari tengkuk. Nabi Ibrahim kata, aku dah tekan kuat ni. Tekan, tak lut juga. Maka Nabi Ibrahim kata, pisau ni tumpul macam mana ni? Test dekat tu, puap, terbelah dua. Bukan setakat terbelah dua, keluar air. Jadi kali ketiga nak sembelih, malaikat Jibril kata, bawa kibash daripada syurga, ganti kepada Nabi Ismail. Allah Ta'ala kata, gantikan anakmu Ismail dengan kibash. Itu kisah dalam kitab Qasasul Anbiya, secara ringkas. Jadi ada beberapa pengajaran dari segi tauhid, ada beberapa pengajaran dari segi fikih dan juga tasawuf. Itulah beberapa kisah. Mudah-mudahan jadi pengajaran lah untuk kita. Sejauh mana ujian, balak, bencana yang kita hadapi pun, sabarlah. Ada orang yang lebih berat ujiannya, balak bencananya, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi manfaat diri saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.